serikat yang saya rasa kurang adil bagi serikat-serikat yang lain. Contohnya, serikat yang pelopori oleh Tan Sri Syed Mokhtar. Pokoknya apa ada dalam dunia ini dia nak nyaga. Dalam laut dia menyaga, di darat dia menjaga, di udara pun dia menjaga. Kalau boleh menjaga dalam kubur, saya rasa dia pun nak berjaga dalam kubur. Ini yang masalah. Dia sudah ambil Pening Port, dia mau ambil kereta api Tanah Melayu, dia mau ambil MRT, dia mau ambil segala-galanya. Tenaga nasional pun dia nak ambil. Dia nak ambil air Johor, cukuplah apa DIP buat di Pulau Pinang. Dia kata UMNO kroni, dia yang betulnya kroni. Kita tidak ada kroni, mana tak betul kita cakap. Bukan macam sana, kerbau cucuk hidung. Ketua Menteri salah, ketua pemegang kalah, tidak boleh dikritis. Saya terbuka, saya tidak peduli bahawa saya kata kerajaan perlu melihat bahawa rakyat marah dengan apa yang berlaku. Dan saya melihat kecenderungan GLC ini serikat gergasi, serikat besar. Tetapi kalau ada open tender, dia pun nak ikut. Di Sabah, pembekalan diesel dan petrol untuk SCSB. Petronas ikut, ISO ikut, Shell pun ikut. Akhirnya mereka yang dapat. Yang bendo di bawah tidak dapat. Jadi apa polisi? Saya mau minta Kementerian Keuangan menjelaskan polisi kerajaan bagaimana serikat GLC ini seharusnya tidak dibenarkan mengikuti tender terbuka yang kecil-kecil ini, biar mereka menumpukan serikat projek-projek mega. Dan kenapa asal ada projek mega Syed Mokhtar? Ini rasa saya satu penjagaan yang tidak adil. Tidak adil bagi pemain-pemain yang kecil. Banyak lagi orang Melayu punya putra yang mau berjaya seperti Syed Mokhtar. Jangan dia satu orang monopoli. Ini rasa saya satu perbuatan, dan Kementerian Keuangan perlu melihat bahawa strategi sebegini tidak baik. Sebab orang lain pun nak hidup juga, nak berniaga juga di muka bumi ini. Kalau satu orang yang kontrol seluruh perniagaan, rasa saya Datuk Pengerusi itu amat membimbangkan. Dan rakyat di bawah juga mau kita melihat ketulusan kita mengendalikan perniagaan yang berskala besar ini. Tidak boleh kita lepaskan asal ada pembeda yang baik. Syed Mokhtar gula dia mau. Dulu Robert Cook satu orang raja gula. Sudah dia mewah jadi biliana, dia lari ke Filipina. Di Filipina pula dia berniaga. Jadi kalau ini saya tegas dalam pendirian saya bukan macam Salam. Salam ni macam kalau kena suruh duduk dia duduk, suruh berdiri dia berdiri. Kalau bos dia kata ya, biarpun salah dia jadi ya juga. Macam juga Batu. Kita tidak macam itu ya. Pendirian saya dengan Sri Gading lain. Bos kata ya, kalaupun tidak ngam kita kata no sir. Tengok ini Salam, dia punya gaya, dia memang macam ni. Dia punya gaya tidak menentu. Datuk Pengerusi kena batangan. Saya ingat Datuk Pengerusi Datuk Pengerusi akan menyanggah benda tu. Pasal dia pun suruh saya duduk, saya tak duduk. Jadi duduk di betul. Saya ingat masalah Tan Sri Syed Mokhtar adalah masalah hasil daripada ini Salam kepala batu lama sangat. Dia tak ada pro nak kata ikut cakap orang. Tak ada pro kepala nak batu pula. Make up your mind lah mana satu. Duduklah. Salam ni macam ni jadi menteri kah? Mana tak layak lah. Nak jadikan saya menteri ke? Saya ucapkan terima kasih lah. Dalam kabinet bayangan anda sudah ada, tapi bagi saya tak layak. Ya, layak lagi yang lain-lain lah. Ini Salam kalau jadi menteri karam ni pembangkang. Datuk Pengerusi, saya menyambung hujah saya, yaitu saya melihat bahawa kerajaan, Kementerian Keuangan seharusnya memberi analisa, memberi pandangan yang sebaik mungkin ke arah bagaimana kerajaan sudah mewujudkan berbagai-bagai jawatan kuasa, pemandulah, macam-macam untuk mengatasi masalah sebegini. Tetapi akhirnya masalah yang sebegini timbul dan terus timbul, tidak ada penghujung dia. Dulu kita ada yang menguasai penerbangan lah, Tajuddin Ramli lah, macam-macam. Akhirnya
kerajaan yang juga yang bertanggungjawab. Jadi saya tidak mau, saya mau direkodkan dalam Dewan ini bahawa saya membantah di atas apa juga langkah-langkah. Saya 10 minit saja. Banyak lagi saya murul. Seminit saja. Minta maaf, sebanyak lagi. Banyak lagi saya saya nak katakan bahawa kerajaan harus melihat masa depan yang lebih cemerlang. Jangan kita bergantung kepada satu orang sahaja untuk monopoli segala bentuk perniagaan dan usaha-usaha dalam negara kita ini. Lebih-lebih lagi kebimbangan saya apabila seorang pemain yang bermain untuk beberapa projek, akhirnya ianya akan merosakkan ekonomi negara kita. Saya juga ingin bertanya kepada Gubernur negara, Bank Negara, apa sudah terjadi dengan skim cepat kaya di negara kita ini? Dan baru-baru ini kita melihat bagaimana usaha Golba, sama ada Geneva Golba, banyak lagi, ada 9-10 serikat yang menjual emas dengan pulangan yang baik. Dan mutakhir ini Bank Negara telah campur tangan dan membekukan aset Golba dan lain-lain. Geneva Golba ini. Jadi sejauh mana penyesatan itu berlaku, dan kenapa setelah serikat ini bertahun-tahun membuat pelaburan dan telah berpuluh-puluh ribu orang ramai terlibat, lebih kurang 40.000 pelabur-pelabur yang melabur dalam serikat emas di seluruh negara ini, baru pula dalam bulan ini dia buat penyesatan dan menyita. Dan yang masalah sekarang yang menjadi mangsa ialah pelabur. Kalau penjagaan emas ini menipu, kenapa dibenarkan dari awal dan tidak ada bantahan daripada pengguna, daripada pelanggan? Kenapa sudah terkena bertahun-tahun barulah pula Bank Negara bertindak? Saya mau perkara ini, siasatan ini didedahkan dan apa sudah keputusan. Dan saya mau juga langkah segera, sebab saya menerima banyak SMS daripada mereka yang terlibat. Sebab wang mereka telah dibekukan oleh Bank Negara, dan serikat akaun penjaga emas ini juga, termasuk Geneva Golba ini juga dibekukan. Jadi bermakna kalau Bank Negara melakukan tindakan, jangan aniaya pelanggan-pelanggan yang terlibat, sedangkan mereka ini tidak tahu bahawa penjagaan emas sebegini juga diharamkan ataupun tidak dibenarkan. Boleh pulangkan duit mereka dan tutuplah serikat-serikat yang mengaut keuntungan skim cepat kaya. Seharusnya tidak berlaku dalam negara sebegini. Kita banyak agensi-agensi pemantau daripada Bank Negara, daripada kementerian, agensi-agensi lain, tetapi masih juga berleluasa skim cepat kaya menipu. Yang tertipu ini banyak orang profesional, ada baguam, ada doktor, ada orang kaya, tetapi oleh kerana dia mau kaya cepat, maka dia tertipulah dia. Minta sikit boleh? Boleh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ni soal pelabur-pelabur emas ni, selepas bertahun-tahun dia melabur, tiba-tiba tindakan Bank Negara. Apakah Bank Negara boleh mengganti rugi pelabur-pelabur ni? Kerana tiba-tiba 50-60 ribu orang ni marah kerajaan. Kerajaan sebenarnya begitu peka dengan rakyat, tapi apabila ada masalah, kerajaan yang akan disalahkan. Jadi apa agaknya, kalau agaknya boleh diganti rugi kepada mereka? Yang Muhammad Seri Gading, saya bukan bagi pihak Bank Negara, tapi saya ingin menyarankan yang terlibat ini bahawa pengguna, dan seharusnya Bank Negara sebelum membekukan apa juga urusan-urusan, minta serikat-serikat yang terlibat mengembalikan uang deposit para pengguna ni. Itu baru adil. Kalau uang pelabur juga dibekukan, maka inilah yang mendatangkan musibah. Daripada awal-awal Bank Negara tidak bertindak, tetapi sudah nasi menjadi bubur, penjagaan sudah, rangkaian dia sudah meningkat di seluruh negara, baru Bank Negara pula sibuk. Saya tidak tahu. Boleh? Ya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Muhammad, saya difahamkan pada bulan Februari, Bank Negara sudah buat siasatan dengan Geneva Malaysian Bank ini, dan ada clearing letter, iaitu kelulusan surat kelulusan untuk mereka, termasuk dikatakan syariah compliant, iaitu mematuhi keperluan syariah. Jika begini,
jika bank negara perlu ambil tindakan pada masa itu jika mereka bersalah, mungkin dapat kurangkan pelabur yang orang yang terperangkap dalam kes ini. Dan saya amat setuju dengan yang Muhammad Kinabalu bahawa wang yang dilabur ni perlu dipulang balik kepada depositor. Bukan mereka yang buat kesalahan ini. Jika syarikat itu depositor sepatut dipulangkan dia punya wang laporan mereka. Terima kasih. Terima kasih Kota Melaka. Saya sebetulnya sehaluan dengan Muhammad. Kalau bank negara buat penyesatan 5 tahun yang lalu, tidak ada perkara sebegini berlaku. Itu saya hairan. Sudah dihibur di mana-mana, bank negara seolah-olah tidak tahu. Tetapi setelah penjagaan sebegini melebar, baru dia sedar. Dia rupa-rupanya selama ini gubernur bank negara katanya tidur. Dia tak tahu buat apa. Jadi kalau dia tidur, rasa saya sudah high time lah untuk kerajaan menimbang untuk melihat siapa lagi yang boleh memantau sebenarnya dalam bank negara kita ini. Sebab kita tidak mau aktiviti sebegini merugikan rakyat, merugikan negara. Dan saya menggesa di sini bank negara supaya membuat penyesatan yang lebih cepat, buat keputusan bahawa pulangkan wang pelabur-pelabur, bukan membekukan akaun-akaun ini, tetapi pelabur menerima apa ini. Hakikatnya bahawa duit pelabur seolah-olah lesap, dan mereka meminta saya bertanya di Dewan Rakyat, apakah duit mereka ini akan dapat kembali? Dan saya menyatakan saya tidak ada kuasa, tetapi saya ingin menyatakan di Dewan Rakyat bahawa kita meminta kepada kerajaan, kepada bank negara, selepas penyesatan, kalaupun penjagaan emas ini dibekukan, tetapi pulangkan wang pelabur-pelabur itu sendiri, sebab pelabur-pelabur banyak menjadi mangsa. Sikit nak sokong sikit. Masih pengurusi, masih Kinabatangan. Saya nak juga nak masukkan kalau boleh dalam ucapan Kinabatangan. Satu skim yang pernah diambil tindakan oleh bank negara dulu, yang nama syarikatnya ialah ACS Future Sdn Bhd. Jadi orang mula melabur pada tahun 98 dan pelabur daripada serata seluruh Malaysia lah. Dan ramai yang masuk, dan bila wang dibekukan jutaan ringgit, dan pihak-pihak pelabur ni telah menggunakan khidmat berguam, dan mereka dimaklumkan dah menang, dan bank negara Malaysia diarahkan pulangkan balik kepada pelabur-pelabur ni. Tapi sampai hari ini mereka ni belum dapat lagi wang-wang yang dibekukan oleh bank negara ni. Jadi ramai yang minta supaya tanya, 12 tahun dibekukan, adakah bank negara menggunakan duit ini untuk tujuan-tujuan lain, ataupun apakah sebab mereka tak dapat balik pelaburan mereka ini? Jadi saya minta kalau boleh masukkan supaya saya dapat jawapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Dan saya minta Yang Berhormat Menteri supaya menjawab soalan tadi, sebab ini penting. Pengguna padang trap tadi, sebab ini penting. Pelabur-pelabur ingin tahu, mahkamah dah buat keputusan, tetapi kenapa bank negara masih enggan untuk memulangkan wang pelabur-pelabur? Saya takut dalam kes gold bar ini pun sama, sedangkan pelabur-pelabur terlibat 678,000. Jadi kalau ini tidak dapat kita selesaikan segera, alamat kita akan berhadapan dengan satu risiko yang tinggi. Datuk Pengerusi, saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad.